Okey, bagi mengulas dengan lebih lanjut mengenai keadaan semasa kontingen negara di bumi Kemboja, kita nak bersama wartawan Fina Nasrom. Hello Fina, boleh dengar kami tak? Hai Lily. Hai Zaki. Hai Fina. Alright, Fina, kita nak mulakan dengan prestasi pasukan Malaysia untuk hari ini. Fina, mungkin ada yang Fina nak highlight sedikit? Okey Lily, seperti mana daripada laporan saya begitu teruja sekali untuk mendapatkan reaksi terkini daripada Wirandip Singh berkenaan dengan kejayaan beliau berjaya mencipta senturi dalam kariernya bagi kejohanan antarabangsa buat pertama kali. Jadi itu mungkin boleh dikatakan sebagai highlights yang cukup baik untuk hari ini selain daripada persediaan skuad bawah 22 tahun negara di mana mereka bakal bertemu pasukan Laos walaupun mereka baru sahaja tiba pada hari ini namun sesi latihan terakhir tetap berjalan seperti biasa di Phnom Penh dan secara keseluruhan mereka berada dalam kondisi yang cukup baik dan saya tidak mahu cakap banyak berkenaan dengan skuad hoki dalam Dewan Negara baik lelaki maupun wanita. Mereka berada di tahap tersendiri. Mungkin akan ada beberapa persaingan terutama daripada pasukan Thailand dan juga Indonesia yang dibimbing oleh bekas jurulatih wanita negara Dharma Raj. Namun saya fikir itu adalah sesuatu yang cukup sihat dan kita mengharapkan akan ada saingan yang lebih baik untuk skuad negara selepas ini. Itu tentang skuad hoki lah, Fina, betul tak? Dan ini meletakkan Malaysia berada dalam keadaan yang... Landasan yang baik. Ya, landasan yang baik untuk mendapat emas lah. Baik, Fina, kita nak beralih ke sukan bola sepak lah. Esok pasukan lelaki akan turun lawan Laos, manakala wanita pula berdepan Vietnam. Untuk pasukan lelaki, Fina dah lihat pasukan berlatih. Adakah pasukan hadir dengan keyakinan yang tinggi? Of course Zaki, of course. Mereka membawa misi yang cukup besar. Mereka perlu memastikan sasaran FAM adalah tepat iaitu sampai ke pentas final. Tapi bila dah sampai final tu, of course mereka mahu membawa pulang ibu emas Sukan C. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh pasukan ini adalah langkah pertama perlu bermula dengan langkah kanan. Jadi itulah yang perlu dipastikan oleh skuad bimbingan E11 ini. Kemenangan cukup penting, cukup perlu dijelmakan oleh skuad ini bagi memastikan mereka berada di landasan yang cukup sempurna untuk menepati sasaran FAM di Sukan C kali ini. Alright, sukan bola sepak memang semestinya dinanti-nantikan oleh semua peminat sukan. Fina, tapi Lily nak ambil balik mengenai skuad hoki dalam Dewan lelaki dan wanita tadi. Mungkin Fina rasa tak yang mereka ni tidak dicabar dengan sebetulnya sebab adakah menandakan mereka atas landasan untuk emas atau perlu berhati-hati kerana belum bertemu dengan lawan yang lebih baik, Fina? Saya boleh katakan mereka masih lagi calon yang terbaik untuk mengekalkan pinggan emas di Sukan C kerana masih lagi dapat dilihat dengan jelas perbezaan dari segi prestasi skuad negara baik wanita maupun lelaki. Jadi saya fikir itu bukanlah misi yang sukar kerana sasaran mereka adalah lebih besar selepas ini iaitu di pentas Asia dan seterusnya di kejohanan dunia. Namun perlu ada sikap berhati-hati yang perlu dijelmakan oleh skuad negara bagi memastikan mereka tidak tergelincir kerana terlalu overconfident. Kerana kita harus ingat pelbagai perkara mampu berlaku, keajaiban sering berlaku dalam mana-mana kejohanan. Jadi itu adalah perkara penting yang perlu diterapkan supaya perkara-perkara sebegini tidak memberikan kerugian kepada kontingen Malaysia. Yep, setuju. Ya, setuju. Fina, permasalahan atlet village. Apa lagi yang pihak pengurusan Malaysia boleh lakukan dan apa yang dijanjikan tuan rumah nak berbaki 3 hari je lagi sebelum Sukan C Kemboja buka tirai secara rasmi, Fina? Mungkin sedikit perkongsian yang boleh saya berikan ketika ini adalah berkenaan dengan beberapa bahagian di sekitar Stadium Nasional Merodok. Dapat dilihat dengan jelas ya, ada perkampungan sementara melibatkan tentera pihak kerajaan
yang mungkin dalam persediaan untuk perbarisan bagi pembukaan nanti. Difahamkan ada sedikit isu berlaku kerana mereka memilih tempat ataupun persekitaran stadium sebagai tempat tinggal dan difahamkan stadium akuatik juga dijadikan sebagai tempat tinggal sementara mereka. Jadi itu menyulitkan pihak management ataupun pihak pengurusan untuk membuat persediaan akhir mereka, especially di akuatik ya. Jadi itulah isu terkini yang cuba diselesaikan dalam masa terdekat ini. Dan saya harapkan perkara yang positif boleh berlaku kerana ini bakal mencerminkan wajah Kemboja sendiri sebagai penganjur Sukan SEA kali ini. Okey, quite crucial sebenarnya situasi yang berlaku di Kemboja, tapi so far nampak macam ada sikit-sikit solution. 3 hari lagi, hopefully all good untuk kontijen negara. Okey Fina, thank you so much atas perkongsian yang cukup mantap. Thank you Fina, take care.